uh, kita buka majlis pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarril umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Al-Fadhil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian seterusnya jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur Pekan Rembau, seluruhnya sedang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita kitab Jauharah Tauhid di muka surat 132 Ada buat kitab? Ada. Jauh sangat kat tiang sana tu. Kan? Yang lain tu dengar je, tak ada buat kitab. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Baik, kita masuk kepada bait syair yang seterusnya. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kana sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Maksudnya tuan-tuan, dan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Wa qudratun, wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat, perkuasa. Paling tepat terjemahannya perkuasa, bukan berkuasa. Kemudian iradat berkehendak, berkehendak atau berkehendak, dan iradat itu berbeza dengan amar. Wa ghayarat amran, dan iradat itu berbeza dengan amar. Wa ilman, dan ilmu. Wa ridha, dan ridha. Kama sabat, sebagaimana yang telah tetap. Kama sabat, mana sebagaimana yang telah pun tetap. Baik. Tatkala musannaf atau pengarang telah selesai membicarakan sifat nafsiyah, sifat samsiah, sifat salbiah,
maka mulailah dia membicarakan sifat-sifat ma'ani. Barulah masuk dalam pembahagian sifat-sifat ma'ani yang dibangsakan kepada makna. Ma'ani mana yang dibangsa pada makna lah. Sifat yang wajib bagi Allah yang dibangsakan kepada makna. Kemudian perkataan musannif wa qudratun, artinya dan wajib Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, berkuasa. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, berkuasa ataupun berkuasa. Yang lebih tepat berkuasa. Kerana separuh kitab dia ada berkuasa, separuh kitab disebut berkuasa. Yang paling tepat berkuasa lah. Kerana sifat ma'ni ini dia bukan sifat fi'il, bukan sifat perbuatan. Dia bukan perbuatan. Kalau manawiyah perbuatan. Hal keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, hal keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Jadi sifat perbuatan. Sifat ma'ni bukan sifat perbuatan. Baik. Jadi kudrat menurut logat, kudrat menurut logat adalah kekuatan dan juga kemampuan. Kekuatan dan juga kemampuan seseorang, itu dikatakan kudrat. Sedangkan menurut istilah, kudrat adalah satu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia jadi mudah dengannya untuk menjadikan tiap-tiap yang mungkin, menjadikan tiap-tiap yang mungkin dan meniadakannya berdasarkan kesesuaian iradat. Kalau dalam bahasa Arabnya sifatun azaliyatun qaimatun bi zatihi ta'ala yata'ati biha ijad kullu mumkinin, ijadu kullu mumkinin wa adamihi ala wafaqil iradat, ala wafaqil iradat. Satu sifat azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan dia, yang datanglah biha dengan dia, ijad kulun mumkinin, mengadakan tiap-tiap benda mungkin, wa adamihi, dan mentiadakan sesuatu mungkin, ala wafaqil iradat, di atas muafakat iradat, di atas muafakat iradat. Dia mesti ada dikaitkan dengan muafakat iradat, barulah dikatakan sebagai kudrat. Kalau dia tak dikaitkan dengan muafakat iradat, tidak termasuk dalam kudrat lagi lah. Jadi kudrat segi logah, segi bahasa je. Tapi kalau kudrat yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mesti di atas muafakat iradat. Jadi baik. Jadi kalau kita lihat terjemahan dia, suatu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia jadi mudah dengan dia untuk menjadikan tiap-tiap mungkin dan meniadakannya berdasarkan kesesuaian ataupun muafakat iradat. Muafakat iradat. Jadi. Dan kudrat iradat ini dia punya takluk kepada setiap mungkinan. Setiap mungkinat, setiap benda-benda mungkin. Itu takluk kudrat. Takluk kudrat iradat di atas setiap mungkin. Cuma kalau kita pecahkan untuk kudrat saja, takluknya ialah takluk taksir, memberi bekas. Sedangkan iradat takluknya ialah takluk takhsis, menentukan. Takluk takhsis maknanya menentukan. Tapi kalau kita gabung dua, kudrat iradat takluknya kepada kullu mumkinin, pada setiap benda mungkin. Sama ada dia menjadikan benda tu ataupun dia tak nak menjadikan benda tu. Allah Ta'ala tak jadikan. Itu kudrat iradat. Cuma kalau kita pecah hanya kudrat saja, takluknya taksir, memberi bekas. Kemudian kalau kita asingkan iradat daripada kudrat, takluknya lah takhsis, menentukan. Takluknya menentukan. Kemudian perkataan kami, yang dia jadi mudah dengannya untuk menjadikan tiap-tiap mungkin dan meniadakannya, adalah isyarat kepada takluk kudrat yang suluhul qadim. Takluk kudrat yang suluhul qadim, yakni patutnya kudrat itu pada azali untuk menjadikan dan mentiadakan pada zaman yang tidak azali, pada zaman
hilang, yang kemudiannya lah, pada zaman yang kemudian daripada azali itulah. Macam tu. Jadi dikatakan ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat yang sulul qadim, yang ini patutnya kudrat pada azali untuk menjadikan dan meniadakan pada zaman yang sudah tidak azali lagi lah. Cuma ta'alluq ni sebenarnya dia ada banyak pecahan. Kita ada ta'alluq sulul qadim, ada ta'alluq qabdah, genggaman sulul qadim. Kemudian kita ada ta'alluq tanjizi hadis, dan kita ada ta'alluq qabdah, genggaman suluhil hadis, suluhil hadis. Ada ulama menyatakan bahawa jumlahnya ada 8. Ada pula ulama menyatakan jumlahnya ada 7 pembahagian suluhil qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis. Kalau kita lihat kepada pendapat Abu Mansur Maturidi, ta'alluq ni terbagi pada 2 je. Pertama ta'alluq usul qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Sedangkan Abu Musa Asy'ari pula membahagikan ta'alluq itu kepada 3, iaitu 2 bahagian yang tadi, ta'alluq usulul qadim dan ta'alluq tanjizi hadis, dan ditambah satu lagi ta'alluq qabdah, ta'alluq genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika diuraikan dengan secara perinci, maka ta'alluq kudrat itu terbagi kepada 8 bahagi. Ta'alluq kudrat itu terbagi pada 8 bahagi. Jadi di sini sebutkan contoh berserta dengan contohnya. Yang pertama ta'alluq sulhul qadim. Apa maksud ta'alluq sulhul qadim? Patut dan layak pada azali Allah Ta'ala nak menjadikan contohnya si Umar. Allah Ta'ala nak menjadikan si Umar. Patut dan layak pada azali Allah Ta'ala nak menjadikan seorang lelaki bernama Umar. Ini namanya apa tuan-tuan? Ta'alluq sulhul qadim. Yang kedua, ta'alluq qabdah sulhul qadim. Pertama ta'alluq sulhul qadim, lepas tu ta'alluq genggaman sulhul qadim, iaitu kewujudan Umar. Kewujudan Umar itu masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dalam pertimbangan Allah, sama ada Allah Ta'ala nak meneruskan mencipta Umar ataupun Allah Ta'ala tak nak mencipta Umar. Itu namanya ta'alluq qabdah sulhul qadim. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu Allah Ta'ala menjadikan Umar dengan kudrahnya Allah. Allah Ta'ala menjadikan Umar, lalu Allah Ta'ala mencipta ataupun menjadikan Umar dengan kudrah Allah. Yang ketiga, yang keempat, ta'alluq qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar telah dijadikan itu masih dalam genggaman Allah pada meneruskan adanya atau mentiadakan. Jadi Allah Ta'ala tadi dah putus nak menjadikan Umar dengan kudrahnya. Ini namanya ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian yang keempat, ta'alluq qabdah tanjizi hadis. Jadi Allah Ta'ala benda itu masih dalam genggaman Allah, sama ada Allah Ta'ala nak meneruskan menjadikan Umar ataupun Allah Ta'ala nak stopkan, tak nak menjadikan Umar, tak nak menciptakan Umar untuk lahir ke dalam dunia. Yang kelima tuan-tuan, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar telah ada itu ditiadakan. Itu keadaan Umar yang telah ada itu ditiadakan oleh Tuhan mana mati. Apa tak? Jadi bila Umar Ta'ala telah jadi, dah jadi Umar Ta'ala contoh memutuskan Umar Ta'ala jadi. Kan? Bila Umar Ta'ala putuskan Umar jadi, sama ada Umar Ta'ala nak meneruskan Umar masih hidup ataupun Umar Ta'ala nak matikan Umar. Jadi kalau Umar Ta'ala memutuskan untuk mematikan Umar, maka keadaan Umar daripada ada kepada tiada. Keadaan Umar yang telah ada itu ditiadakan oleh Tuhan, semaknanya mati. Kemudian yang keenam ta'alluq qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan Umar yang telah mati tadi itu dia berada pula dalam genggaman Allah. Sama ada Allah Ta'ala mengenaki Umar itu terus tiada atau diadakan kembali, mana dihidupkan kembali, semua jadi dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak teruskan kan Umar dalam keadaan dalam mati tadi, mati berterusan sampai bila-bila, atau Allah Ta'ala nak hidupkan. Kalau hidup maknanya biasanya hari kiamat lah, kiamat hidup dah balik. Itu janji Allah. Kemudian yang ketujuh, ta'alluq tanjizi hadis,
iaitu mengadakan mungkin seperti menghidupkan semula Umar yang telah mati ketika bangkit dalam kubur. Yang ketujuh ni maknanya tanjizi hadis balik. Mana Allah Ta'ala mencipta balik Umar, mana membangkitkan Umar pada kubur dan dibawa ke para masyarakat untuk dihisap akan segala amalan Umar. Sama ada dia berjaya ataupun tidak berjaya, amalan dia baik ataupun tidak baik. Kemudian ada ke-8. Yang ke-8 qabdah tanjiz hadis, iaitu keadaan Umar yang bangkit daripada kubur itu di dalam genggaman Allah, iaitu pada mengekal adanya Umar ataupun tiadakan Umar. Sama ada Allah Ta'ala nak kekalkan ada Umar ataupun tiada kekal. Pada dari syarat seseorang yang dibangkit daripada kubur itu akan kekal, tetapi pada hukum akal perkara itu adalah harus. Kerana kekal itu adalah kekal yang mendatang ataupun kekal aridi, dan harus pada kudrat Allah Ta'ala melakukan apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bagi Allah. Semana ada tuan-tuan? Ada berapa tuan-tuan? Ada 8 step sebenarnya. Dia ada 8. Pertama, takluk sulul qadim. Lepas tu qabdah sulul qadim. Lepas tu tanjizi hadis. Lepas tu qabdah tanjizi hadis. Lepas tu tanjizi hadis mula. Lepas tu qabdah genggaman tanjizi hadis. Okey. Lepas tu tanjizi hadis mula, kemudian qabdah genggaman tanjizi hadis. Sama ada nak meneruskan si Umar ni hidup ataupun tak nak hidup. Sama ada nak dibangkitkan ataupun tak nak dibangkitkan. Kalau dibangkitkan teruslah kekal. Kekallah sampai bila-bila tuan-tuan. Semaknanya ada 8. Cuma kalau sebut dalam kitab ni ada 7. Baik. Kita kembali kepada tadi tuan-tuan. Jadi perkataan kami yang dia jadi mudah dengannya untuk menjadikan tiap-tiap mungkin dan meniadakannya adalah isyarat kepada ta'alluq qudrat yang sulul qadim. Sulul qadim yang orang kata yang dalam ilmu Allah Ta'ala yang diazali itu lagi. Sama ada Allah Ta'ala nak menjadikan Umar ataupun tak nak menjadikan Umar. Macam tu. Semana Umar belum jadikan lagi. Belum jadikan, belum ciptakan, tapi patut bagi Allah untuk menjadikan Umar. Macam tu. Ya, ini patutnya kudrat itu pada azali untuk menjadikannya ataupun meniadakannya pada zaman yang sudah tidak azali lagi, pada zaman ke depan. Dan ta'alluq kudrat itu adalah dengan ketiadaan kita pada zaman yang sudah tidak azali sebelum wujudnya kita, dan dengan kelangsungan wujud kita sesudah ketiadaan, dan dengan kelangsungan ketiadaan sudah wujud. Ketiga-tiganya itu namanya ta'alluq qabdah, ta'alluq genggaman, dengan makna bahawa yang mungkin ada pada qabdah atau genggaman kudrat, jika Allah Ta'ala mengenaki maka dia boleh mengekalkannya di atas ketiadaannya atau di atas wujudnya, dan boleh pula jika Allah mengenaki maka dia menjadikannya ataupun mentiadakannya. Boleh mengadakannya ataupun mentiadakannya. Faham kan? Ta'alluq qabdah tadi. Kan kita tengok tadi ada ta'alluq qabdah. Mana setiap tab tu ada ta'alluq qabdah. Mana selang-seli. Suluhi, sulul qadim, ta'alluq qabdah sulul qadim. Tanjiz hadis, lepas tu ta'alluq qabdah sulul hadis. Ta'alluq tanjiz hadis lagi, lepas tu ta'alluq qabdah lagi. Dia selang-seli. Mana semuanya itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala nak menjadikan ataupun tidak menjadikan. Baik, kemudian kita kembali pada tadi. Dan ta'alluq qudrat itu adalah dengan ketiadaan kita pada zaman yang sudah tidak azali sebelum wujud kita. Ni kalau Allah Ta'ala tak nak menjadikan kita lah. Kalau Allah Ta'ala kata aku cancel lah nak jadikan Umar ni, tak nak jadikan lah, semana tiada lah kita. Dan dengan kelangsungan wujud kita sesudah ketiadaan. Ini kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita, nak cipta Umar, contoh dia. Contoh Umar kan. Kita nak cipta Umar. Allah Ta'ala nak cipta Umar semana wujud Allah di azali. Dan dengan kelangsungan ketiadaan sesudah wujud. Maknanya selepas wujud, mana Allah Ta'ala nak matikan si Umar. Bila dah lahir ke dunia, dah hidup sekian-sekian tahun, maka Allah Ta'ala kata aku nak matikan Umar. Maka matilah Umar.
Jadi ketiga-tiga ini adalah ta'alluq qabdah, genggaman. Dengan makna bahawa yang mungkin itu ada pada genggaman kudrat Allah. Jika Allah Ta'ala mengenaki, maka dia mengekalkannya di atas ketiadaannya si Umar atau di atas wujudnya Umar. Dan pula jika Allah Ta'ala mengenaki, maka dia menjadikannya Umar ataupun mentiadakannya Umar. Terpulang pada Allah. Terpulang pada Allah. Kerana kita ni atau Umar ni adalah benda mungkin. Alam ini adalah benda mungkin. Boleh Allah Ta'ala nak meneruskan wujudnya alam, boleh Allah Ta'ala tak nak meneruskan wujudnya alam ini. Kemudian di samping kudrat itu, ta'alluq ketiga. Di samping kudrat itu, ta'alluq dengan ketiga perkara di atas. Dia juga ta'alluq dengan penjadian kita dengan perbuatan sesudah kejadian yang mendahului, dan dengan peniadaan kita dengan perbuatan sesudah wujud, dan dengan penjadian kita dengan perbuatan ketika hari kebangkitan. Ketiga-tiga itu adalah namanya ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis, kerana sebut tanjizi hadis tadi kan, kan tanjizi hadis. Kalau sebut tadi ada berapa tentang hadis? Ada 1, 2, 3. 3 tanjizi hadis. Suluhil qadim ada 1. Kemudian ta'alluq qabdah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Semua ada 8. Ada 8 ta'alluq qabdah, genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali pada tadi, di samping kudrat itu ta'alluq dengan ketiga perkara di atas, perkara qabdah tadi, genggaman tadi, kan? Dia juga ta'alluq dengan penjadian kita, kejadian kita lah, wujudnya kita, dengan perbuatan sesudah ketiadaan yang mendahului kita. Sesudah tiada, kita pun ada. Itu maksudnya. Dan dengan peniadaan kita dengan perbuatan sesudah wujud. Makna setelah kita wujud, kita akan tempuh, kita tiada, kita akan mati. Faham kan? Okey. Dan dengan penjadian kita dengan perbuatan ketika hari kebangkitan. Maknanya selepas kita mati, Allah Ta'ala bangkitkan kita semula untuk dihitung segala amalan-amalan kita. Lepas tu dibuat ketentuan ke syurga ataupun ke neraka. Jadi ketiga-tiga itu tuan-tuan adalah namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Boleh faham kan? Boleh. Boleh macam menung kan? Baik, maka secara tafsir, mana secara terperinci, bahagian-bahagian daripada ta'alluq kudrat itu ada 7. 1, ta'alluq sulhul qadim. 3, ta'alluq qabdah. Dan 3, ta'alluq tanjizi. 1 sulhul qadim, 3 ta'alluq qabdah, dan 3 ta'alluq tanjizi. Tapi kalau saya sebut tadi ada 8. Kenapa ada 8? Kerana pada sulhul qadim pun ada qabdah juga sepatutnya. Mana sulhul qadim, lepas tu qabdah, genggaman Allah, tanjizi hadis kan? Sampai habis, semua ada 8. Adapun ketiadaan yang azali, maka tidaklah tiada kudrat dengannya kerana dia adalah wajib. Adapun ketiadaan yang azali, maka tidaklah ta'alluq kudrah dengannya kerana dia adalah wajib bagi Allah Ta'ala, kan, sama ada mentiadakan ataupun mentiadakan. Jadi ta'alluq kudrat iradat ni dia tidak kena kepada wajibat wal mustahilat, benda-benda wajib dan benda mustahil bagi Allah. Kenapa? Nanti ada pembahasan di belakang. Kenapa ta'alluq kudrat ni hanya kepada perkara mungkin sahaja, tidak kepada perkara wajibat dan juga mustahilat. Wajibat ialah wajiblah, Allah Ta'ala itu wajib wujud, dan mustahilat ni benda mustahil bagi Allah, cuma Allah Ta'ala ada sekutu, Allah Ta'ala ada anak dan sebagainya. Jadi ta'alluq kudrat Allah Ta'ala dia tidak ta'alluq ke situ, tidak ta'alluq kepada jadi dia ta'alluq hanya perkara kepada wajibat dan mustahilat. Mustahilat mana mustahil Allah Ta'ala itu ada sekutu, maksudnya mustahil itu maknanya mustahil Allah Ta'ala itu ada sekutu atau perkongsian hidup dia.
Okey, itu mustahil lah. Kemudian dan Imam Syari berpendapat bahawa kudrat itu tidaklah takluk dengan peniadaan kita sesudah wujud. Peniadaan kita maka padanya akan di sendirinya. Aku yang nak ada tak la sifatun azatun bizatiha wa sifat taat yang dia tebal, bulu tebal. Jadi asal itu bukan soal tebal ataupun dia akan ada waham di situ yang beri pada benda ada jawab dari kedua wajib yang wajib maka tidaklah sah kalau